Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah saya, Encik Khairil Amri bin Osman. Saya, Saufi bin Napri, 257696. Mewakili rakan-rakan kumpulan, Sofian Azumi, 258241, Witness Warren, 257764, Siti Sarah, 260242 dan Andrew, 259813. Dari Pelajar Pengurusan Awam PJJ UUM SEM 8 ingin menyampaikan topik mengenai COVID-19. Seperti yang semua maklum, pada Januari tahun lalu, kita telah digemparkan dengan penularan wabak COVID-19 di negara kita. Wabak ini secara langsung telah memberi kesan negatif dan mendalam kepada semua individu dan memberi kesan kepada kehidupan masyarakat. Di peringkat awal, jumlah yang terlibat adalah kecil, iaitu 22 kes sahaja. Kebanyakan kes ini melibatkan warga negara asing, warga negara Malaysia yang dibawa pulang dari Wuhan, negara China, dan warga negara Malaysia yang terlibat melawat negara-negara yang dijangkiti COVID-19. Walau pelbagai usaha telah dilakukan untuk mengawal penularan COVID ini, namun kita masih berdepan dengan masalah kerana kita tidak tahu puncanya. Oleh yang demikian, pada Mac 2020 telah berlaku peningkatan sebanyak 175 kes. Wabak COVID ini pastinya menimbulkan kerisauan dan keselamatan diri sendiri, kaum keluarga, rakan-rakan pejabat. Kita juga pastinya mahu mendapatkan maklumat yang tepat mengenai langkah-langkah yang sedang dan akan diambil oleh kerajaan untuk menangani penularan wabak COVID ini. Dengan trend kes yang sedia ada, wabak ini dijangka akan berterusan untuk tempoh masa yang agak panjang. Ia tidak akan berakhir dalam masa yang terlalu singkat kerana WHO, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, masih tidak mendapat punca dan tidak dapat vaksin lagi untuk menyelesaikan kes ini. Sejajar dengan saranan Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO, Malaysia telah mengambil langkah proaktif dalam usaha memendung penularan dan memutuskan rantaian wabak ini. Antaranya termasuklah pengawasan kawalan sempadan, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan memperkasakan norma baru dalam aktiviti harian. Seperti mana yang kita maklum, sekarang ini terlalu banyak berita-berita dan kabar angin yang kita terima mengenai pandemik COVID-19 ini. Namun, kita janganlah tertipu dengan kabar angin. Kita perlulah ikut dan rujuk kepada media sosial rasmi Menterian Kesihatan Malaysia mengenai penyakit ini. Berdasarkan dari laporan World Health Organization WHO, kadar peningkatan wabak ini semakin meningkat dan akan terus meningkat. Membimbangkan lagi jika ada di antara kita gagal mengamalkan disiplin kendiri. Jadi itu adalah tanggungjawab kita yang paling utama untuk terus memastikan penularan COVID-19 ini dikawal sepenuhnya. Para hadirin yang dikasihi sekalian, saya faham bila berlakunya keadaan seperti ini, ramai di kalangan kaki tangan awam mempunyai anak-anak yang masih kecil dan bersekolah, akan tetapi sekolah pula terpaksa ditutup. Disebabkan oleh itu, kerisauan kepada ibu bapa dan guru wujud. Disebabkan ini jugalah saya telah menyarankan ibu bapa supaya meletakkan kelonggaran untuk masing-masing bekerja dan secara bergila, iaitu work from home dari rumah, supaya adil dengan kaki tangan yang lain. Isu yang terjadi apabila diberi kelonggaran sebegini untuk bekerja di rumah, tetapi pihak yang berhormat, Datuk, Tuan, Puan, masih gagal untuk melaksanakan kerja dengan jayanya semasa berada di rumah. Saya telah mendengar banyak keluhan kaki tangan awam yang tiada kemampuan untuk menyediakan kelengkapan belajar seperti komputer riba, alat komunikasi lain, serta mereka tidak tahu bagaimana untuk masuk ke dalam ruangan study, pembelajaran, kerana mereka lupa kata kunci. Sebaliknya, terdapat beberapa masalah lain seperti kepayahan mereka untuk merujuk fail yang berkaitan dan mencari fail yang berkaitan dengan surat atau perkara yang dirujuk. Untuk makluman semua, disebabkan kegagalan segelintir kaki tangan awam menyebabkan banyak dokumen dan surat menyurat sangkut, segala mesyuarat terpaksa ditunda. Disebabkan kekurangan tenaga kerja yang boleh menguruskan hal-hal yang berkaitan dan hal-hal
yang memerlukan tenaga mahir. Bukan itu sahaja isu yang bangkit di organisasi saya. Ia turut berlaku pada semua pejabat, swasta, badan kerajaan, universiti, sekolah, kolej dan lain-lain tempat. Ada di antara suami isteri yang masing-masing bekerja, berlainan tempat serta tinggal berjauhan. Disebabkan faktor jarak dan berlakunya penguatkuasaan perintah kawalan pergerakan, mereka dikatakan tempat yang dikawal, mereka mengalami kesukaran untuk datang ke kerja dan terpaksa berhadapan dengan sekatan jalan raya yang memerlukan beberapa dokumentasi untuk dilampirkan. Berkaitan soal ekonomi dunia yang semakin tenat di saat kita mengalami krisis wabak COVID-19. Itu adalah menjadi kerisauan saya kerana semua kekitangan di sini bimbang dengan potongan gaji dan bimbang mereka akan menerima separuh dari gaji yang biasa mereka terima. Mereka juga terpaksa kerja bergilir ataupun bekerja dari rumah. Saya faham dengan keadaan ini kerana saya tahu ada yang risau bagaimana hendak membeli barangan dapur untuk keluarga di rumah, membayar duit utiliti, membayar segala hutang dan sebagainya, sehingga kan ada di antara kita terpaksa mendapatkan khidmat kaunseling disebabkan kemurungan. Semua organisasi ditutup kerana pandemik COVID-19 ini. Organisasi yang ditutup termasuklah di bahagian perkhidmatan seperti kedai kilang, makan runcit serta sektor pelancongan. Krisis COVID-19 ini akan meningkatkan kadar pengangguran yang tinggi di Malaysia dan memberi tekanan hidup dan seterusnya memberi masalah sosial dalam masyarakat. Pekerja ataupun majikan perlu lebih maklum dan berterus terang dengan keadaan ekonomi masing-masing supaya dapat membantu kedua belah pihak untuk membuat persediaan bagi jangka masa akan datang. Oleh itu, langkah pihak kerajaan juga amatlah perlu. Pihak kerajaan banyak membantu seperti melaksanakan moratorium, iaitu penangguhan automatik bagi tempoh 3 hingga 6 bulan bayaran pinjaman kepada individu yang layak. Perdana Menteri kita, iaitu Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, telah mengumumkan pemberian inisiatif seperti moratorium, bantuan sara hidup, bantuan Perikatan Nasional dan bonus pada pekerja yang terjejas. Akan tetapi banyak juga bantuan-bantuan yang lain yang boleh disalurkan seperti Baitul Mal, Zakat, Inspirasi Yapim dan KWSP. Semua bantuan ini untuk semua dan tidak ada yang akan terkecuali. Oleh itu, janganlah rasa bimbang kerana kerajaan kita akan mencari jalan untuk membaik pulih keadaan kepada asal sedia kala. Sehubungan dengan itu, saya mahu semua pihak mengamalkan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan bagi mengelakkan berlakunya penyebaran wabak COVID-19 ini. Yang Amat Berhormat Datuk Tuan-Puan yang dikasihi sekalian, yang amat dikehendaki pada masa kini ialah kita semua sentiasa patuh pada SOP dan arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Petugas Barisan Harapan dari agensi-agensi penguatkuasaan akan dikerah semula ke tempat awam untuk memastikan pematuhan. Jika ada yang melanggar undang-undang, hukuman kompaun dan lain-lain akan dikenakan tanpa mengira pangkat dan darjat. Perlu diingatkan bahawa penjawat awam adalah kumpulan yang melaksanakan setiap peraturan yang dikuatkuasakan oleh kerajaan dan sewajarnya menjadi contoh teladan kepada masyarakat. Oleh yang demikian, menurut kata Presiden UPEC, Adnan Mat berkata, penjawat awam tanpa mengira jabatan atau agensi bertugas perlu mematuhi Procedure Operation Standard (SOP). Kita semua perlu mengambil maklum bahawa penjawat awam tidak terkecuali daripada dikenakan tindakan undang-undang jika bersalah. Menurut Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Khairul Abdul Rahman mengingatkan semua penjawat awam supaya menjaga nama baik perkhidmatan awam dan tidak melakukan aktiviti yang dilarang sepanjang tempoh PKP. Penjawat awam yang disabitkan kesalahan melanggar PKP boleh dikenakan tindakan tata tertib di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Kelakuan dan Tata Tertib 1993. Saya mohon tuan-puan untuk sentiasa mematuhi SOP dan mengamalkan norma baru di pejabat agar penularan wabak COVID-19 ini dapat ditangani sepenuhnya. Sebagai kaki tangan dan warga UMPES, kita seharusnya menjadi contoh yang baik buat masyarakat dalam usaha menangani
wabak yang semakin serius ini. Saya percaya setiap dari kita yang terdiri daripada pemimpin, kaki tangan yang sangat penting kepada negara dan bertanggungjawab untuk membina dan melahirkan generasi yang cemerlang dan terbilang. Marilah kita hadapi dengan berperang menentang COVID-19 ini secara bersama-sama. Ingat, kita hampir berjaya untuk memutuskan rangkaian COVID-19 sebelum ini. Kita seharusnya berganding bahu dan bekerjasama untuk menjadikan negara bebas daripada jangkitan COVID-19. InsyaAllah, kita doakan mudah-mudahan kita semua akan menang akhirnya. Akhir kalam, saya ingin memetik kata-kata Buaya Hamka. Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencuba. Kerana di dalam mencuba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil. InsyaAllah kita akan bersama-sama menjayakan usaha kita dalam membendung penularan COVID-19 ini. Atas kesungguhan, komitmen, kesabaran, ketabahan dan keredaan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kebaikan kepada kita semua, negara dan seterusnya seluruh dunia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.